Apa khabar semua? Harap kita semua diberikan keselamatan, kesihatan, kesejahteraan yang terbaik. Baik, hari ini saya nak kongsi dengan rakan-rakan semua satu topik yang sangat hebat diperkatakan pada masa ini, iaitu kepanasan, ya, ataupun kita sebut sebagai heat wave, ya, gelombang haba. Apa yang dimaksudkan dengan gelombang haba ini? Saya suka merujuk kepada definisi yang diberikan oleh Met Malaysia, iaitu gelombang haba atau heat wave adalah keadaan di mana suhu persekitaran di sesuatu tempat itu melebihi 37 darjah Celsius untuk 3 hari berturut-turut. Jadi kalau di kawasan anda, suhu persekitarannya sudah melebihi 37 darjah Celsius, ada dicatatkan untuk 3 hari berturut-turut, maka itu jelas menunjukkan kawasan tersebut, ya, telah dilanda dengan gelombang haba. Apakah kesan kesihatan kepada gelombang haba ini? Akibat daripada pendedahan kita kepada gelombang haba ini, sudah pasti kesan kesihatannya melibatkan dehidrasi. Mana-mana gelombang haba pastinya akan menyebabkan masalah dehidrasi, iaitu kehilangan cecair badan atau air yang ada di dalam badan secara ekstrim atau secara banyak, ya. Yang mana ianya sedikit sebanyak boleh memberi gangguan kepada sistem metabolisme badan. Antara tanda-tanda awal apabila kita mengalami dehidrasi adalah bibir kita ini kerap menjadi kering, cepat dahaga, ya, cepat dahaga, perpeluhan yang banyak, ya, di mana cecair dalam badan kita ini keluar dengan banyak dengan tujuan untuk menyejukkan badan, ya. Sukar kencing atau kencing kita menjadi lebih pekat, ya. Dan kita kadang-kala ianya juga dikaitkan dengan kecelaruan emosi, di mana kita cepat marah, gagal mengganggu, mengawal emosi kita, ya. Emosi kita senang terganggu akibat cuaca panas. Yang ini kita perlu beri perhatian. Ramai yang mungkin mengatakan bahawa masalah kepanasan ini juga hanya menyebabkan masalah fizikal, tetapi tidak, ya. Ianya juga boleh menyebabkan masalah mental dan psikososial, ya. Siapa golongan yang berisiko? Suka saya nak kongsikan di sini ada 4 golongan yang mungkin kita boleh katakan sebagai golongan yang paling berisiko. Yang pertama ialah golongan bayi kanak-kanak, ya, ataupun mereka yang berusia bawah 5 tahun, wanita mengandung dan juga golongan warga emas. Itu yang pertama. Yang kedua, atau mereka yang atau individu dewasa yang sering berada di luar rumah. Ini bagi individu yang masih lagi aktif dengan aktiviti bersukan, berbasikal, bermotosikal dan menyertai perkhemahan dan sebagainya. Ini juga antara golongan-golongan yang berisiko. Yang ketiga adalah mereka yang bekerja. Secara lumrahnya mereka ini bekerja di luar rumah, seperti pekerja-pekerja buruh binaan, pekerja penyelenggaraan jalan dan sebagainya. Apa juga aktiviti kerja yang menyebabkan melibatkan aktiviti kerja di luar rumah, ini adalah kumpulan-kumpulan yang berisiko. Dan yang terakhir adalah pelancong. Pelancong juga masuk dalam kategori berisiko, kerana kita dapati apabila seseorang itu pergi melancong ke sesuatu kawasan, mereka tak duduk dalam bilik hotel, ya. Mereka akan keluar untuk berjalan ke kawasan-kawasan yang menarik. Ini juga mendedahkan mereka kepada kepanasan persekitaran di sesuatu tempat. Jadi, apa yang boleh kita cadangkan untuk mengawal situasi ini? Suka saya nak kongsikan di sini 5 tips bagaimana kita nak mengawal pendedahan diri kita kepada persekitaran yang panas, ya, ataupun gelombang haba. Yang pertama dan yang paling penting, kerap disebut-sebut, minum air secukupnya. Ada yang mengatakan 8 liter, 4 liter dan sebagainya. Tetapi bagi saya itu tidak penting dari segi amountnya, tetapi minum air secukup-cukupnya. Maksudnya apa? Bila bibir kering, bila dahaga, minum air. Minum air, minum air. Minum air secukup-cukupnya.
tidak ada limit, tidak ada kalau dalam cuaca panas ini, sebaik-baiknya kita sentiasa membekalkan diri kita dengan keperluan air yang mencukupi. Yang kedua, minimalkan masa untuk kita berada di persekitaran yang panas. Kawal daripada diri kita, daripada berada di luar rumah. Pilih pakaian yang sesuai. Yang terbaik kita mencari pakaian-pakaian yang nipis, yang mudah memberi pengudaraan dan sebagainya. Dan material yang terbaik adalah cotton, ataupun kapas, kapas cotton, berbenang kapas, Dan yang keempat, elakkan daripada mengamalkan pembakaran terbuka. Ini juga akan meningkatkan global warming dan juga meningkatkan pemanasan persekitaran. Dan yang paling akhir dan paling penting bagi mereka yang bekerja, mana-mana pentadbir, pengurusan organisasi, majikan, sekolah, mesti memastikan bahawa anak-anak pelajar, pekerja atau siapa juga yang mereka uruskan ini terkawal dan daripada terdedah kepada persekitaran yang panas. Ini perlu diberi perhatian. Langkah yang baik adalah melaksanakan aktiviti penilaian risiko kesihatan terhadap pendedahan haba bagi semua aktiviti-aktiviti organisasi atau sekolah yang ingin dijalankan. Baik, insya-Allah sama-sama kita kongsikan apa yang baik. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Bye-bye.